Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi murid-murid. Bertemu kembali kita pada hari ini dalam kelas PDPR Sains untuk tahun 5. Pada hari ini cikgu akan menerangkan tentang pengembangan dan pengejutan bahan. Sebenarnya ini adalah aktiviti untuk kita melakukan eksperimen. Tetapi dalam keadaan sekarang, kita tidak dapat melakukan eksperimen tersebut. Walau bagaimanapun, cikgu akan menerangkan kepada murid-murid apa tentang tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini. Okey, aktiviti yang pertama adalah mengenai kesan haba ke atas berbola besi. Berbola besi di sini adalah pepejal. Okey, apa peralatan yang kita perlu ada adalah set berbola besi, gelung, penunu bansen, pemetik api, besen kaca, pemegang tabung uji dan juga air. Okey, kita perhatikan langkah-langkah dalam eksperimen ini ya murid-murid. Okey, langkah yang pertama masukkan berbola besi melalui gelung dan melakukan pemerhatian. Okey, yang ni adalah berbola besi, kita masukkan dia ke dalam gelung. Apa yang murid-murid dapat perhatikan di situ adalah berbola besi ini dapat melepasi gelung tersebut. Dapat masuk dalam gelung. Ini ya murid-murid. Okey, seterusnya yang kedua, nyalakan penunu bansen dan panaskan berbola besi selama 3 minit. Okey, seterusnya kita ambil berbola besi tadi, kita panaskan di atas penunu bansen. Ini adalah penunu bansen. Okey, selepas 3 minit, kita masukkan berbola besi tadi ke dalam gelung sekali lagi dan lakukan pemerhatian. Okey, kita masukkan. Okey, apa yang murid-murid dapat lihat di sini? Okey, murid-murid dapat lihat berbola besi tadi tidak dapat melepasi gelung. Dia tak lepas. Bila kita masukkan sini dia tak lepas. Kenapa tak lepas? Okey, kerana berbola besi ni jadi mengembang apabila dipanaskan. Dia mengembang apabila menerima haba. Pepejal ni tadi mengembang apabila menerima haba. Okey, seterusnya langkah yang keempat, rendamkan berbola besi tadi ke dalam besen kaca yang berisi air. Okey, tadi bola-bola tadi panas kan murid-murid. Lepas tu kita masukkan dia dalam besen. Masukkan bola besi dalam besen. Okey, apa yang kita dapat perhatikan? Masukkan semula bola besi tadi ke dalam gelung dan lakukan pemerhatian. Okey, kita masukkan balik. Kita dapat lihat bola tadi dapat melepasi gelung ini kerana dia dah sejuk. Dah sejuk maksudnya kehilangan haba. Ya. Okey. Di sini maksudnya pepejal ataupun bola besi ni mengembang apabila menerima haba dan mengecut apabila kehilangan haba. Itu adalah kesimpulan yang kita dapat buat ya murid-murid. Okey, sekali lagi cikgu bagi tahu kesimpulannya, pepejal mengembang apabila menerima haba dan mengecut apabila kehilangan haba. Okey, ini adalah pepejal. Okey, seterusnya kita lihat pula eksperimen yang kedua. Ini adalah kesan haba ke atas cecair. Tadi pepejal, yang ni pula cecair. Okey, bahan-bahan yang kita perlukan, kelalang kon, salur kaca, gabus penutup dengan satu lubang, air berwarna, besen kaca yang berisi air panas dan besen kaca yang berisi ais. Okey, langkah yang pertama, tuangkan air berwarna ke dalam kelalang kon sehingga penuh. Okey, ni air berwarna kita tuang dalam kelalang kon sehingga penuh. Okey, yang kedua, pasangkan salur kaca. Yang ni adalah salur kaca. Dia seperti straw, seperti penyedut minuman tapi dia kaca.
Okey, pasangkan salur kaca pada gabus penutup, kemudian tutup kelalangkun dengan menggunakan gabus tersebut. Okey, yang pertama, langkah yang ketiga. Letakkan kelalangkun ke dalam air, ke dalam besen kaca yang berisi air panas. Ini adalah besen kaca, yang ini adalah air panas. Okey, dan lakukan pemerhatian terhadap aras air di dalam salur kaca. Okey, tadi ni salur kaca, yang ni adalah air panas. Okey, apa yang kita dapat perhatikan adalah air yang berwarna ni tadi akan naik ke dalam salur kaca. Air yang berwarna ni tadi akan naik ke dalam salur kaca. Ini menunjukkan cecair tu mengembang apabila dipanaskan ataupun cecair mengembang apabila menerima haba. Okey, cecair tadi akan naik ke atas ya. Naik ke atas salur kaca. Okey, langkah yang keempat, letakkan kelalangkun ke dalam besen kaca yang berisi ais. Tadi besen kaca berisi air panas. Yang ini adalah besen kaca yang berisi ais. Dan lakukan pemerhatian terhadap air di dalam salur kaca. Okey, apa yang kita dapat perhatikan, air dalam salur kaca tadi akan turun ke bawah. Ini menunjukkan cecair tu mengecut apabila disejukkan ataupun cecair mengecut apabila kehilangan haba. Okey. Okey, yang tu adalah cecair. Okey, seterusnya kita lihat pula gas. Ya. Kesan haba ke atas udara ataupun gas. Apa yang kita perlukan adalah botol plastik, belon, besen kaca yang berisi air panas dan juga besen kaca yang berisi ais. Okey, apa yang kita boleh perhatikan terhadap udara ataupun gas ni. Okey, langkah yang pertama, masukkan muncung belon pada botol plastik. Okey, masukkan muncung belon ni pada botol plastik. Okey, yang kedua, rendamkan botol plastik ke dalam besen kaca yang berisi air panas dan kita lakukan pemerhatian. Okey, ini adalah besen kaca yang berisi air panas. Kita rendamkan botol yang kita telah letak belon tadi. Apa yang murid-murid dapat perhatikan di sini, belon ni akan membesar. Belon ni menjadi besar ya, dia kembang. Dia menjadi besar apabila kita letakkan dia di dalam air panas. Ini menunjukkan bahawa gas ataupun udara di dalam belon ni tadi mengembang apabila menerima haba. Gas ni mengembang apabila menerima haba ya. Okey, seterusnya kita rendamkan botol plastik tadi ke dalam besen yang berisi ais dan kita lakukan pemerhatian. Okey, bila kita letakkan dalam besen yang berisi ais, belon ni akan mengecil ataupun belon ni akan mengecut apabila kehilangan haba. Okey, belon ni akan mengecut apabila kehilangan haba. Dia jadi kecil. Okey, di sini cikgu dapat simpulkan bahawa pepejal, cecair dan gas akan mengembang apabila menerima haba dan mengecut apabila kehilangan haba. Okey, lagi sekali cikgu buat kesimpulan. Pepejal, cecair dan gas mengembang apabila menerima haba dan mengecut apabila kehilangan haba. Okey ya murid-murid, itu adalah kesan haba terhadap pepejal, cecair dan juga gas ya, ataupun udara. Okey, seterusnya. Apa kepentingan prinsip pengembangan dan pengecutan bahan ini?
Okey, kita lihat sama-sama apa kepentingan pengembangan dan pengejutan bahan. Okey, kesan haba ke atas bahan akan menyebabkan bahan mengalami proses pengembangan dan pengejutan. Okey, kita boleh perhatikan beberapa situasi di bawah ni ya. Okey, yang pertama, ruang pada penyambung besi di jambatan. Okey, ada ruang ni pada penyambung besi di jambatan. Kenapa ada ruang-ruang di antara penyambung besi ni? Okey, ini adalah terdapat ruang pada penyambung besi di jambatan membolehkan jambatan tersebut mengembang ketika suhu persekitaran meningkat. Okay, bila suhu panas, besi ni tadi akan mengembang. Jika tak ada ruang, dia akan menyebabkan keretakan yang akan berlaku. Okay, seterusnya, yang kedua, ruang pada penyambung landasan kereta api. Okey, pada landasan kereta api ini terdapat ruang ya. Ruang yang terdapat pada penyambung landasan kereta api membolehkan landasan mengembang ketika suhu persekitaran meningkat. Apa yang berlaku jika tiada ruang di antara penyambung landasan tu? Okay, bila waktu panas, landasan akan jadi membengkok. Membengkok. Bila landasan membengkok, yang ni yang menyebabkan kereta api akan terbabas. Ya. Okey, seterusnya, kabel elektrik dipasang secara kendur. Okey, kalau murid-murid perhatikan kabel-kabel elektrik yang berada di tepi jalan, kita tengok wayarnya dipasang secara kendur ya. Kabel elektrik dipasang secara kendur sedikit di antara tiang untuk membolehkan wayar mengecut apabila suhu menurun ya. Apabila suhu menurun, wayar tersebut akan mengecut. Ini adalah beberapa prinsip ataupun kepentingan prinsip pengembangan dan pengejutan bahan. Okey, baik murid-murid, untuk latihan dan tugasan pada hari ini, cikgu buat dalam bentuk live worksheet. Murid-murid tidak perlu menyalin semula ataupun tidak perlu mencetak ataupun print soalan tersebut. Murid-murid boleh terus jawab pada soalan tersebut. Terus jawab dalam telefon masing-masing. Okey ya. Setelah siap murid-murid menjawab, ada pilihan jawapan di situ. Cikgu ada beri pilihan jawapan di situ. Murid-murid terus jawab dalam telefon masing-masing. Okey, setelah selesai menjawab soalan, murid-murid boleh tekan perkataan finish. Okey, tekan perkataan finish, kemudian tulis nama. Kelas cikgu dah letak di situ. Kemudian murid-murid boleh tengok berapa markah yang murid-murid dapat. Setakat ini sahaja untuk hari ini. Cikgu harap murid-murid dapat mendengar, dapat memahami serba sedikit tentang tajuk pengembangan dan pengejutan bahan ini. Seterusnya dapat menjawab soalan latihan yang cikgu sediakan. Okey, soalan tu lagi sekali cikgu bagi tahu, tak perlu salin dalam buku dan juga tak perlu cetak. Murid-murid boleh terus jawab di dalam telefon masing-masing. Setakat ini dahulu untuk hari ini. Berjumpa lagi kita pada minggu hadapan. Jika ada sebarang masalah, murid-murid boleh terus hubungi cikgu. Cikgu mohon maaf jika ada salah dan silap. Setakat ini dahulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.